Salam sejahtera, saya Suhana Mat Suhaimi merupakan wakil dari Kementerian Luar Malaysia bagi mewakili Malaysia untuk membahaskan isu pemerdagangan manusia yang bertapak di Malaysia serta kepentingan isu ini terhadap Malaysia dan antarabangsa. Tuan Presiden, masalah pemerdagangan manusia adalah masalah serius yang menimpa dunia. Menurut Muhammad Bakri 2010, pemerdagangan manusia juga semakin membimbangkan. Dianggarkan 2.5 juta orang di 127 negara telah diperdagangkan. Sekiranya diperiksa, pemerdagangan manusia bukanlah fenomena baru. Sebenarnya, ia telah memberi kesan kepada dunia dan bermula sejak ribuan tahun, iaitu dalam bentuk perhambaan. Melalui penyelidikan sejarah, terdapat juga bukti bahawa sejak zaman penjajahan lagi, perdagangan manusia telah berlaku di Asia Tenggara dan wilayah lain. Contohnya, wanita di Jepun dan China berhijrah ke negara-negara Asia yang lain melalui Singapura untuk berkhidmat sebagai pekerja seks. Pemerdagangan manusia didefinisikan sebagai perbuatan yang melibatkan permolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan seperti merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang. Terdapat beberapa bentuk pemerdagangan manusia, ianya termasuklah mengeksploitasi seks, perhambaan, pengabadian dosmetik secara paksa, penjualan organ dan pemerdagangan bayi. Isu pemerdagangan manusia melibatkan 3 jenis negara, iaitu negara asal, negara transit, negara tujuan. Negara asal adalah negara tempat orang yang didagangkan. Seterusnya adalah menjadi transit, digunakan oleh kumpulan pemerdagangan manusia yang membawa mangsa pemerdagangan manusia sebelum sampai ke negara tujuan. Negara tujuan adalah penerima mangsa pemerdagangan manusia atau negara yang dituju oleh sindiket untuk membawa mangsa mereka. Tuan Presiden, terdapat beberapa kepentingan isu ini perlu dibangkitkan dalam mesyuarat pada kali ini. Antaranya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya aktiviti pemerdagangan manusia ini, iaitu faktor kemiskinan, kurang tahap pendidikan, krisis ekonomi serta tidak kestabilan politik. Di sini, saya ingin menghuraikan satu persatu faktor-faktor yang telah saya sebutkan. Pertamanya adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan di negara asal menjadikan mangsa berusaha mengubah taraf hidup mereka. Salah satu kaedah yang boleh mereka jalani adalah dengan berhijrah ke negara-negara maju. Pada masa yang sama, terdapat juga percubaan untuk mengambil kesempatan agensi pengambilan pekerja. Agensi-agensi ini membawa pendatang ke negara lain dan memaksa pendatang ini melakukan buruh paksa dan pelacuran. Seterusnya, warga asing yang mempunyai tahap pendidikan rendah mudah ditipu oleh kumpulan pemerdagangan manusia kerana mereka tidak tahu banyak tentang kewujudan kumpulan pemerdagangan manusia ini. Penduduk tempatan juga kurang memberi maklumat tentang kewujudan jenayah ini kerana mereka tidak tahu jenayah ini telah menjadi satu musuh negara yang sudah berada pada tahap membimbangkan. Selain itu, masalah ekonomi dan kekacauan politik di beberapa negara di Asia Selatan juga mendorong mereka mengorbankan simpanan atau harta pusaka tertentu untuk mencari rezeki di Malaysia. Peraturan dan undang-undang imigresen dan keadaan pekerjaan yang fleksibel memudahkan mereka bekerja di Malaysia. Oleh kerana rakyat Malaysia mempunyai budaya yang pelbagai dan sentiasa bertoleransi, memudahkan mereka mengasimilasi diri mereka dengan rakyat tempatan dengan mudah. Tuan Presiden, disebabkan faktor-faktor yang saya telah sebutkan, terdapat beberapa kesan tentang isu perdagangan manusia ini.
Antaranya adalah nama baik sesebuah negara akan terjejas. Undang-undang dan keselamatan negara juga akan terancam. Hubungan diplomatik antara negara juga akan terjejas serta masalah sosial akan meningkat. Baiklah, saya akan menguraikan satu persatu kesan-kesan yang diakibatkan oleh isu pemerdagangan manusia. Pertamanya adalah nama baik sesebuah negara akan terjejas. Sebagai contoh, negara Malaysia, kedudukan Malaysia dalam senarai 16 buah negara berprestasi buruk dalam mengekang isu pemerdagangan manusia, mencemarkan imej negara di peringkat antarabangsa. Isu ini juga menunjukkan negara lemah dalam mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang. Kesan seterusnya adalah undang-undang dan keselamatan negara akan terancam. Kes-kes tertentu juga boleh mencetuskan pertikaian diplomatik antara negara. Berhubung layanan terhadap mangsa penyeludupan, ini melibatkan banyak aspek seperti negara sumber, negara transit dan destinasi. Sedikit antara bangsa, mangsa dan mereka yang bersubhat yang semuanya boleh menimbulkan ancaman terhadap keselamatan sempadan. Tuan Presiden, tambahan lagi, hubungan antara negara juga akan terjejas. Penyeludupan melanggar hak sesebuah negara dan masalah yang berlaku mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara. Contohnya, Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik yang erat dengan China. Masalah seperti penderaan dan pembunuhan pembantu rumah telah menimbulkan rasa tidak puas hati di antara negara-negara yang berkenaan. Tuan Presiden, kesimpulannya, kita haruslah sama-sama mengambil inisiatif untuk membenteras isu pemerdagangan manusia yang semakin berleluasa di dunia ini dengan menerapkan kesedaran dalam masyarakat, memperketatkan undang-undang, kemasukan pendatang asing di negara kita. Seterusnya juga cuba membenteras taraf kemiskinan rakyat supaya isu ini dapat dibenteras. Sekian, terima kasih.